Sebelum kedatangan Islam, kebanyakan masyarakat di Asia Tenggara menganut agama Hindu dan Buddha. Mereka menetap di bandar-bandar pelabuhan Aceh, Pasai, Perlak, Melaka, Brunei, Gresik, Terengganu, Patani dan Makassar. Terdapat teori-teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara, iaitu teori dan bukti Islam datang dari semenanjung tanah Arab, teori dan bukti Islam datang dari China, dan teori dan bukti Islam datang dari India. Teori dan bukti Islam datang dari semenanjung tanah Arab telah dikemukakan oleh John Crawford dan Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut John Crawford, Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti para pedagang. Bukti catatan Cina yang mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan dan pertempatan di Canton atau Amoy sejak tahun 300 Masihi. Mereka berterusan berdagang setelah kemunculan Islam di Mekah pada abad ke-7 Masihi dan telah menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China. John Crawford memperkuatkan teori dan bukti bahawa pedagang-pedagang Arab yang berdagang di China telah juga berdagang hingga ke Asia Tenggara dan singgah di pelabuhan utama Selat Melaka. Pedagang-pedagang ini turut menyebarkan agama Islam. Okey, sekarang kita lihat bagaimana Islam tu tersebar di kawasan Asia Tenggara. Cuba lihat peta ni, ya. Asia Tenggara dimulai dari Melaka, kemudian tersebar ke kawasan-kawasan yang lain di kawasan Asia Tenggara. Nah, berdasarkan daripada fakta ini, dengan jelas menunjukkan bahawa kawasan Asia Tenggara ini telah berjaya diislamkan oleh pendakwah-pendakwah yang datang ke Asia Tenggara pada waktu itu. Kehidupan pedagang Arab di Asia Tenggara dapat dikenal pasti dengan wujudnya sebuah perkampungan Islam di Tashih di Sumatera Utara pada tahun 650 Masihi. Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas berpendapat Islam di Asia Tenggara berasal dari semenanjung tanah Arab dengan bukti yang terdapat dalam karya kesusastraan Hikayat Raja Pasai. Dalam hikayat ini diceritakan pendakwah pertama yang tiba di Pasai iaitu Syekh Ismail yang berketurunan Arab telah berjaya mengislamkan Raja Pasai iaitu Merah Silu. Raja Pasai menggunakan nama Islamnya iaitu Malikul Salih. Raja Patani, Piatu Nakpa pula diislamkan oleh Syekh Said. Profesor Syed Muhammad Naqib juga membuktikan bahawa tulisan Jawi dalam kesusastraan Melayu diambil dari bahasa Arab. Kebudayaan Melayu juga banyak dipengaruhi atau diambil dari kebudayaan orang Arab, seperti amalan menghormati tetamu, muzik Melayu dabus dan tarian zapin. Dalam muzik Melayu, permainan dabus dan tarian zapin adalah dari teras kesenian Arab. Besarlah niat di dalam hati. Saya memang nak sangat pergi melawat ke Guangzhou. Ada sesuatu saya nak cari di sana. Awak tahu tak nama asal Guangzhou? Canton. Lebih awal dari itu. Ada nama lain ya? Namanya Kanfo. Islam itu datang ke Asia Tenggara melalui negara China. Immanuel Gadinho Garridia memberi alasan bahawa Kanfo atau Canton, sekarang dikenali sebagai Guangzhou, telah menjadi pusat perniagaan yang terkenal di kalangan pedagang Arab yang beragama Islam. Mengikut SQ Fatimi, terdapat ramai pedagang yang berpindah secara beramai-ramai ke sebuah negara kota iaitu Canton ataupun dikenali sebagai Amoy di sekitar tahun 876 Masihi. Semasa mereka berdagang ke Asia Tenggara, mereka turut menyebarkan agama Islam. Bukti untuk mengukuhkan kenyataan SQ Fatimi ini ialah adanya satu bukti yang sangat jelas di kawasan Asia Tenggara iaitu batu bersurat yang dijumpai di Kuala Sungai Tersak, Terengganu. Batu bersurat ini dikatakan pernah ditemui oleh seorang pedagang Arab yang bernama Said Hussein Ghulam Al-Bukhari.
Dan inilah yang mengukuhkan lagi teori yang mengatakan bahawa Islam di Asia Tenggara itu datangnya dari China. Terdapatnya persamaan unsur seni bina di China dengan unsur seni bina pada masjid-masjid di Nusantara seperti Kelantan, Melaka dan Pulau Jawa. Persamaan seni bina ini telah membuktikan bahawa Islam datang dari China. Teori dan bukti Islam datang dari India dikemukakan oleh ahli sejarah Belanda, Snoek Hackbronje. Beliau memberi alasan Islam berkembang ke Asia Tenggara melalui wilayah Gujarat dan pantai Coromandel sejak abad ke-13 Masehi. Hubungan yang begitu lama wujud di kalangan pedagang India membolehkan pedagang India Islam menyebarkan Islam ke rantau Asia Tenggara. Terdapat bukti persamaan pada mamar batu nisan di perkuburan Malik Ibrahim di Gresik, Jawa dan batu nisan Malikul Salih yang mempunyai ciri-ciri buatan India. Faktor-faktor penyebaran Islam di Asia Tenggara ialah perdagangan, perkahwinan, pengislaman raja dan golongan bangsawan, kelahiran kerajaan Islam, peranan pusat kebudayaan, peranan mubalik, keistimewaan Islam. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana Sultan Melaka telah berjaya diislamkan oleh pendakwah yang datang ke Melaka pada waktu itu. Islam juga turut tersebar melalui perkahwinan, sama ada perkahwinan diraja ataupun perkahwinan dengan antara pedagang dengan rakyat biasa. Perkahwinan puteri-puteri Sultan Mansur Shah dan Sultan Muzaffar Shah dengan putera-putera Raja Siap, Indragiri dan Jambi di Sumatera Utara. Peranan yang dimainkan oleh Melaka pada waktu itu telah menyebarkan ajaran Islam ke negeri-negeri lain di kawasan Asia Tenggara. Sifat berhemah dan lemah lembut di kalangan pedagang yang berdakwah telah membuka laluan mudah penyebaran Islam kepada kalangan masyarakat tempatan. Ini dari segi peranan pedagang itu sendiri. Bila mereka berdagang di Asia Tenggara, mereka berdagang sambil mendakwah. Hubungan perdagangan mereka sudah lama terjalin melalui pelabuhan utama di Asia Tenggara seperti pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam, Indochina, Maluku, Makassar dan Laut Jawa. Di samping itu, mereka juga membawa pendakwah bersama mereka. Sifat mentaati raja dan golongan bangsawan terutamanya di kalangan masyarakat Melayu telah menjadi faktor penting penyebaran Islam. Apabila pengislaman Megat Iskandar Shah, maka dituruti oleh pembesar Melaka, keluarga diraja dan rakyat Melaka keseluruhannya. Kelahiran kerajaan Islam yang awal di Asia Tenggara ialah Perlak, Samudra Pasai, Melaka, Aceh, Damak, Mataram, Sulu dan Mindanao. Abad ke-15, Melaka menjadi pusat penyebaran Islam yang terkenal. Peranan Tun Perak, Bendahara Melaka, telah mendorong pengislaman wilayah yang dikuasai iaitu Aru, Rokan, Siak, Kampar dan Indragiri. Sebaik saja pengislaman, para ulama dihantar untuk mengajar agama Islam. Setelah menguasai Majapahit, Kerajaan Demak telah menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa. Aceh telah cuba menyekat pengaruh agama Kristian sewaktu Aceh menjadi pusat penyebaran Islam. Aceh dikenali sebagai Serambi Mekah. Kerajaan Melayu tua di Asia Tenggara iaitu Patani diislamkan pada tahun 1457 apabila rajanya Piatu Nakpa menganut Islam dan menggunakan nama Sultan Mahmud Shah. Penyebaran Islam di Patani berlaku sepenuhnya semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Islam bertapak di Brunei sewaktu Brunei menjadi pusat perdagangan utama di Borneo. Melalui catatan Cina, Islam tiba di Brunei pada tahun 977 Masehi. Seorang pembesar Brunei bernama Pu Ali telah dihantar ke China. Peranan pusat kebudayaan menjadi penggerak penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Perlak, Samudra Pasai, Riau dan Aceh
yang mempunyai pusat kebudayaan telah menjadi pusat penterjemahan kitab Arab ke bahasa Melayu. Kitab Al-Dur Al-Manzum telah dikirimkan oleh Sultan Mansur Shah kepada ulama Pasai untuk diterjemahkan. Kitab-kitab terjemahan Arab yang terkenal lahir di zaman kemuncak keagungan Kerajaan Melayu Melaka, iaitu Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Nabi Bercukur. Di Aceh, lahir kitab Bustanus Salatin yang hebat, mengisahkan sesebuah kerajaan, istana kota dan taman-taman. Zaman kegemilangan Kerajaan Pelabuhan Johor Riau menghasilkan karya kesusasteraan yang hebat, iaitu Tuhfat Al-Nafis dan Peringatan Sejarah Johor. Peranan Muballigh telah menyebabkan Islam tersebar secara langsung. Pendakwah awal iaitu Syekh Ismail dan Fakir Muhammad yang datang ke Asia Tenggara khusus untuk berdakwah. Di Pasai, terkenal dengan pendakwah ahli sufi Syarif Amil Said Al-Shirazi dan Tajuddin Al-Asfahani. Di Melaka, terdapat pendakwah Syekh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf. Di Aceh, kaedah pondok atau pesantren telah menjadi institusi pendidikan agama yang penting. Ulama hebat yang terkenal ialah Syamsuddin Al-Sumaterani, Hamzah Al-Fansuri dan Abdul Rauf Singkil. Ulama dan pendakwah terkenal Wali Songo telah berjaya menjadikan Demak sebagai pusat pergerakan dakwah Islamiah. Keistimewaan Islam yang berkonsep Tuhan Yang Maha Esa atau Tauhid, keadilan, hak individu, kehidupan yang harmoni, menyanjung akhlak mulia dan menganjurkan kebahagiaan dunia dan akhirat telah menyebabkan Islam tersebar luas di Asia Tenggara. Sekarang kita lihat bandingkan antara hubungan raja dengan rakyat zaman dahulu dengan sekarang. Adakah masih sama ataupun berlainan pada masa kini? Tu kan soalan kertas 3 tu. Yes, good. Kami dah tahu ya, cikgu. So, kalau dah tahu apa antara jawapan, apa bandingan yang awak lihat dari sekarang? Dulu awak dah belajar, sekarang awak lihat sendiri. Apa bandingan, bezaan dia? Cikgu nak kamu jawab ke? Kalau boleh. Alamak cikgu, bagi masa lah cikgu. Okey, Bagi masa kita fikir. Right. So awak fikirkan, sebab soalan kebat itu sangat penting untuk menjawab.